Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita teruskan pengajian kita dengan baca kitab Fiqhul Manhaji, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan, sebenarnya baru masuklah perbincangan berkenaan dengan warisan ataupun ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam al-faraid. Kita dah cerita dah pada bulan yang lalu sebuah sikit berkenaan dengan definisi dan beberapa dalil-dalil pensyariatan hukum faraid ini, dan pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita dengan kita masuk pada perbincangan yang cukup penting lah. Kalau tak salah saya, berkaitan dengan kewajipan berkaitan pusaka semati. Betul tak? Kat siapa dia yang ni? Cikgu tanda tak itu? Kewajipan lah, bukan surat 1001. Jadi apabila kita sebut kematian seseorang, perkara penting yang sudah pasti kita tahu adalah harta peninggalan si mati itu bukan hanya kita kata diagihkan secara faraid, tetapi ada beberapa perkara-perkara lain yang perlu diagihkan dan diletakkan di tempat yang selayaknya sebelum kita agihkan secara faraid harta peninggalan si mati tersebut. Okey, jadi hari ini kita akan bincang beberapa perkara yang kita sebut tadi, dan kita akan baca daripada satu step yang pertama, apa yang perlu kita buat, sampailah yang terakhir yang kita sebut sebagai agihan secara faraid. Pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kewajipan berkaitan pusaka si mati. Terdapat 5 kewajipan berkaitan harta pusaka si mati yang perlu dilaksanakan. Ada 5 kelima kewajipan yang bersangkutan dengan harta si mati yang perlu kita laksanakan. Ia hendaklah dilakukan berdasarkan tertib di bawah. Kita akan baca daripada yang pertama dari sudut keutamaan dia, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Maksudnya kita kena selesai dulu, tengok nombor 1 ni ada ke tak. Kalau ada, habis nombor 1 dulu. Kemudian kalau kata nombor 1 dah selesai, pi nombor 2, nombor 2 selesai, nombor 3 selesai, nombor 4 selesai, baru pi ke nombor 5. Okey. Jadi dia kata hendaklah dilakukan berdasarkan tertib. Apa maksud tertib? Tertib tu yang dahulu didahulukan, yang kemudian mesti dikemudiankan. Jadi kalau kita dah semayang wuduk pada tertib, apa maksud tertib? Mesti basuh muka dulu, baru kita basuh tangan. Basuh tangan, baru basuh ataupun sapu kepala, lepas tu baru sapu telinga, basuh kaki dan sebagainya. Okey. Pertama sekali hutang. Pertama sekali hutang sebelum kematian si mati yang berkaitan dengan barang yang menjadi harta pusaka. Hutang sebelum kematian si mati, maksudnya dalam hayat si mati tersebut dia ada melakukan hutang. Yang mana hutang tersebut berkaitan dengan barang yang menjadi harta pusaka. Contohnya macam mana? Nanti dia akan bagilah. Seperti gadaian. Siapa yang menggadaikan hartanya
kemudian meninggal dunia tanpa memiliki harta lain selain daripada harta itu, maka hutang pemegang gadaian hendaklah didahulukan daripada yang lain, termasuk keperluan persiapan dan pengkafanan jenazah. Jadi kalau kata seorang tu dia ada hutang, ataupun dia contoh hutang ni, kita kata gadai, yang mana dia pi pajak, dia pi buat gadai dia punya, contohnya mah dia di satu tempat, yang mana nilai ataupun sebelum kita kata masa dia mati, maksudnya dia masih hutang lah, dia ambil satu nilai daripada pihak tempat dia cagar tu, dia gadai tu. Kemudian apabila dia mati, maka waris nak ambil balik barang tersebut, maka sebelum kita ambil balik tu, kita kena bayang, dan bayang tu kita mestilah ambil daripada harta si mati. Okey, ataupun yang bahasa lebih mudah lah, macam ni kita kata sewa kereta, beli kereta. Kita beli kereta dengan harga contohnya 30,000. Biasanya rumah tak berapa jadi masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita beli rumah secara ansuran dekat rumah-rumah taman, kalau tak buat pinjaman peribadi, biasanya dia akan ada insur takaful, yang mana kalau kata kita mati, rumah tersebut akan berubah, tukar nama menjadi hak milik, mana hutang tu dah habis kan. Itu mudahlah. Tapi kita kata kereta, jadi kalau kata kereta ni kita beli kemudian mati, kita andaikan kata ada 10,000 lagi hutang yang perlu dibayar dekat pihak bank ataupun pihak pemberi hutang ni, maka sebelum kita kata urusan apa pun nak ambil duit tu, kita kena pastikan duit untuk diselesaikan hutang tersebut mesti ada. Kalau kata ada orang kata, tak apalah, kita selesaikan dulu, nanti hutang ni saya yang akan tanggung, itu tak ada masalah lah. Maksudnya kita bantu untuk memudahkan upacara tu, tak ada masalah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita nak buat selesai hutang bank ni, kadang-kadang dia makan masa lah. Contohnya macam kereta dan sebagainya, dia makan masa. Tapi apa yang paling utama, kalau kata tak dapat pun, sekurang-kurangnya kita kena ada jalan dah, ataupun kita kena ambil peruntukan tu yang ada. Kita kena tahu bagaimana cara untuk kita selesaikan hutang bagi si mati tersebut. Begitu juga jika seseorang membeli barang tetapi mati sebelum sempat mengambil dan membayar harganya. Contohnya kita dah beli barang, tapi kita tak sempat lagi nak ambil barang tersebut, bayar pun belum lagi, tapi kita dah selesai lah dia punya agreement dan sebagainya. Maka apa yang perlu dibuat? Maka hak si penjual lebih berhak ditunaikan daripada menguruskan dan mengkafankan jenazah tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat yang pertama sekali adalah kita kena selesaikan hak dia. Maksudnya kalau kata duit tu dah ada dah dalam simpanan si mati tadi, maka duit tu perlu dikeluarkan dan diserahkan kepada si penjual tadi. Maka seperti jual beli dan gadaian, zakat harta yang telah wajib dikeluarkan, maksudnya dia belum keluarkan tapi wajib dah ke atas dia untuk keluarkan, zakat perlu dahulukan. Kerana apa? Kerana si mati berhutang dengan zakat. Jadi kalau kata dia ada dah zakat yang dah sampai haul dia, tempoh dia dah matang dah untuk dia bayar zakat, dan dalam masa yang sama dia punya nisab pun dah sampai, maka perlulah didahulukan
zakat tersebut dan diutamakan daripada persiapan dan pengkafanan jenazah. Okey. Yang kedua, dari sudut priority dia, hadis jatuh nombor 2. Apa dia? Persiapan jenazah. Persiapan jenazah ini perlu didahulukan daripada semua jenis hutang selain daripada di atas. Maksudnya selain daripada yang kita sebut tadi kita akan baca nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5 ni, mesti kita persiapkan untuk selesaikan urusan pengkafanan dan pengebumian jenazah. Ia juga didahulukan daripada pelaksanaan wasiat dan hak pewaris. Maksudnya kalau kata kita nak bandingkan, mana nak didahulukan dahulu, mana yang nak kita dahulukan, sama ada kita nak kafankan dulu ke, nak tunaikan wasiat dulu ke, nak bagikan harta tu kepada waris dulu ke, maka hak nombor 2 dengan nombor 3 ni kita tolak tepi saat. Yang paling utama ketika itu adalah kita kena selesaikan urusan pengkebumian dan kafanan jenazah. Ini kerana persiapan jenazah dianggap sebagai hak jenazah, sebagai seorang manusia yang perlu ditunaikan. Hak supaya auratnya ditutup ketika di liang lahat perlu dihormati. Jadi hak sebagai seorang manusia Muslim, insan, dia perlu kita tunaikan dan kita berikan keutamaan berbanding dengan kita agihkan harta. Sebab agihkan harta ni lambat, tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama kita nak tunaikan tanggungjawab dah ni. Sebab apa? Sebab kalau kata kita lengahkan, nanti akan jadi masalah lain. Daripada sudut lambat kita nak menguruskan jenazah, dari sudut nanti akan jadi, kalau kata kita gunakan duit tu ke tempat lain, maka sudah tentulah duit tu untuk nak digunakan untuk pengurusan pengebumian ni dah tak ada. Sebab apa? Sebab dah bagi-bagi dah. Jadi kalau kata orang yang ada duit tak ada masalah lah. Ni cerita kata kalau kata tak ada duit. Okey, saya minta maaf tadi ada sedikit kecelaruan kat sini. Yang saya maksudkan hutang ni, hutang dia ada 2 jenis. Nanti kita akan baca di nombor yang ketiga insya-Allah. Persiapan yang dimasukkan di sini ialah segala perbelanjaan yang membabitkan pengurusan jenazah. Maksudnya benda-benda yang berurusan dengan urusan jenazah ni, maksudnya dari sudut persiapan nak beli barang, nak ke bumi, keranda dan sebagainya. Dan dari saat kematiannya sehingga dikebumikan, ia dilaksanakan tanpa berbelanja lebih atau kurang mengikut lunas yang diharuskan oleh syarak. Termasuk dalam erti kata persiapan jenazah ialah persiapan jenazah mereka yang menjadi tanggungan si mati. Persiapan jenazah mereka yang menjadi tanggungan si mati, iaitu isteri dan anak-anaknya. Dia termasuk dalam erti kata persiapan jenazah juga. Oleh itu, jika isteri atau anaknya yang masih kecil mati beberapa minit sebelum kematiannya, maka jenazah mereka wajib diuruskan dengan menggunakan hartanya. Ia sama seperti mana tanggungjawabnya ketika mereka masih hidup. Okey, jika si mati seorang fakir dan tidak memiliki apa-apa untuk menguruskan jenazahnya, tanggungjawab menguruskan jenazahnya dipikul oleh orang yang menyaranya ketika hidup, sama seperti kes anak dan isteri. Jika tiada belanja mengurusnya diambil daripada Baitul Mal. Jika tiada juga, ia menjadi tanggungjawab orang-orang Islam yang kaya. Jadi pertama sekali, kalau kata orang tu orang miskin dan fakir, dia tak ada duit, tak ada apa langsung, dalam harta peninggalan dia tak ada apa pun untuk digunakan, maka menjadi tanggungjawab siapa dia?
tanggungjawab ini dipikul oleh orang yang menyaranya ketika mana dia hidup. Jadi kalau kata dia tak ada apa-apa sumber pendapatan, sudah tentu ada orang yang akan berikan kepada dia duit belanja setiap bulan. Maka orang inilah yang akan teruskan. Contohnya kalau kata abang dia, adik dia, jadi adik dia akan teruskan. Jika tiada, sama seperti kes anak dan isteri, jika tiada, belanja pengurusannya diambil daripada Baitul Mal. Jadi kalau kata kita tengok dekat setiap negeri dia ada dia punya Baitul Mal, maka boleh ambil di sanalah. Ataupun kadang-kadang kita ada khairat kematian di setiap kampung ataupun setiap qarya, maka kita boleh ambil dari sana juga. Dan tentu kalau kata ada, mungkin cukup lah. Kalau kata cukup, kalau tak cukup, baru kita minta daripada Baitul Mal. Dan jika tiada juga, ia menjadi tanggungjawab orang-orang Islam yang kaya. Maksudnya orang yang ada kelebihan duit, maka wajib untuk mereka bantu saudara-saudara yang dalam menghadapi kesusahan. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu bagaimana kelebihan orang yang memudahkan urusan orang yang lain. Hutang yang berada dalam tanggungan ataupun zimmah si mati, ia dikemudiankan daripada belanja pengurusan jenazah, tetapi diutamakan berbanding wasiat dan hak pewaris, sama ada merupakan hak Allah seperti zakat, nazar dan kafarahnya, ataupun hak manusia seperti pinjaman atau sebagainya. Jadi kalau kata jenis hutang-hutang yang di dalam tanggungan dia, contohnya macam saya kata, kalau kata dalam kes kereta tadi, dia masuk dalam kes yang nombor 3 ni lah. Ataupun kita kata dia ni masih belum melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kan kita tahu bahawa ada istilah badal haji, badal umrah, maka perlulah diambilkan di dalam keutamaan nombor 3 yang kita baca sekarang ni. Dan yang keempat, wasiat dengan 1/3 daripada baki harta. Menurut ijma' ulama, wasiat ini dikemudiankan daripada hutang, tetapi diutamakan berbanding hak pewaris. Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan dalam surah An-Nisa ayat 11 tadi, pembahagian wasiat ini ataupun pembahagian harta faraid ini diberikan setelah ditunaikan wasiat dia. Jadi kalau kata tuan-tuan, lepas diuruskan hutang, lepas diuruskan urusan pengkebumian ni, kita katalah kawan tu meninggal ada 100,000. Jadi lepas ada 100,000 ni, dia buat semua hutang tolak, tinggal lagi 70,000 contohnya. Daripada 70,000 ni, maka kita kena tengok, sebelum kita nak bagi faraid ni, kita kena tengok dia ada wasiat ke tak. Dan syarat wasiat seperti mana yang kita bincang dalam bab wasiat dulu, pertama sekali, dia tidaklah boleh melebihi daripada 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jadi kalau kata dia wasiat kurang dari 1/3, contohnya dia kata okey, kereta contohnya sekian-sekian yang saya miliki ni, lepas saya mati saya wasiatkan untuk disedekahkan di contohnya rumah anak yatim sekian-sekian. Pengurus dia ustaz-ustaz sekian-sekian. Maka apa yang perlu dibuat, kita kena asingkan kereta tersebut selepas kita pastikan bahawa nilai kereta tersebut adalah kurang daripada 1/3. Tapi kalau kata 1/3 ataupun lebih dari 1/3, maka harta tersebut mestilah kita kata dibekukan dulu, sehinggalah ahli waris semua mesyuarat, bincang sama-sama mereka, agak-agak kita nak laksanakan tak wasiat. Sebab apa? Wasiat ni lebih daripada 1/3. Maka kalau kata semua bersetuju, maka barulah dibenarkan. Kalau tidak, tak boleh. Okey. Ayat ini menyebut wasiat terlebih dahulu, bukan bermaksud ia wajib diutamakan berbanding hutang.
Ini ia sebagai suatu tanda keprihatinan dan galakkan agar pewaris menunaikannya. Ini kerana wasiat sering dipandang remeh oleh para pewaris kerana beranggapan ia hanyalah sumbangan si mati. Bahkan ada yang berpendapat wasiat ini merampas hak mereka sebagai pewaris. Jadi ada setengah orang dia anggap kata wasiat ni tak payah bagilah, wasiat ni dia macam dia harapan dia macam tu, tapi bukan kita ni wajib untuk laksanakan. Bukan, dia adalah satu kewajipan untuk dilaksanakan sebelum diagihkan harta tersebut. Okey. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW menunaikan hutang terlebih dahulu sebelum wasiat. Sedangkan kamu membaca Al-Quran ayat yang menyebut tentang wasiat dahulu sebelum hutang. Kitab wasiat hadis yang menyebut hutang sebelum wasiat. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Okey, yang kelima, pusaka. Pusaka ini adalah hak yang terakhir yang berkaitan dengan harta peninggalan. Ia dibahagikan kepada para pewaris mengikut bahagian masing-masing. Jadi hak ni yang asas perbincangan kita tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya lepas daripada kita selesaikan part tanggungjawab ni, jadi yang kelima ni baru adalah kita punya kita kata hak waris untuk diagihkan sama-sama mereka mengikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Dia tak boleh ambil lebih lah. Macam kita dah bincang hari itu, bagaimana kalau ikut pandangan yang disebut oleh sebagian ulama, kena dibagi dulu. Kalau kata hak waris ni perlu dibagikan kepada orang yang berhak dulu. Kalau kata mereka nak bagi secara sama rata, laki perempuan, banyak adik-beradik ni kata tak maulah kira 2-1 ni kita bagi sama banyak, maka perlu dibagi dulu kepada setiap waris hak masing-masing. Lepas daripada itu barulah kalau kata waris tu nak bagi pula kepada kakak dia ataupun adik perempuan dia, maka baru kita kata dibenarkan. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak berlaku satu yang kita panggil sebagai segan, malu. Sebab semua orang nak macam tu, jadi dia terpaksa untuk bagi juga. Tapi kalau kata kita bagi dulu hak dia, maka ketika itu barulah kita kata kalau dia bagi selepas daripada dia dapat dan terima harta dia, maka ketika itu barulah nampak kata dia betul-betul bersedia untuk berkongsi harta yang asasnya adalah milik dia. Okey, syarat-syarat pusaka. Pusaka ada 4 syarat. Pertama, kematiannya telah disahkan atau ia dianggap telah mati. Contohnya, janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa ketika ibunya masih hidup, atau janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa setelah kematian ibunya disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas ibunya. Penyebab kematian janin ini mesti dikenakan ghurrah. Ghurrah dia, ghurrah ni kalau dalam bahasa kita panggil macam diat lah, diat. Pampasan terhadap jenayah yang dilakukan terhadap janin. Kalau kata orang tu dewasa ataupun yang dah lahir macam biasa, dibunuh secara tak sengaja contohnya, ataupun yang kita kata separuh sengaja, separuh tak sengaja, maka istilah dia kat sini dipanggil diat. Tapi untuk janin dia panggil ghurrah. Oleh itu, okey, kat sini dia bagi tahu, ghurrah bermaksud diat ataupun denda yang dikenakan apabila janin mati keguguran. Kadarnya ialah seorang hamba lelaki atau seorang hamba perempuan, atau 5% daripada kadar diat bunuh biasa secara tidak sengaja. Jadi
dia ada dia punya kadar darah dan perbincangan dia panjang. Jadi kita tak berbincang pada malam ini. Cuma kita nak bagi tahu kata dia kalau kata ada jenayah yang berlaku kepada si ibu sehingga menyebabkan kematian janin di dalam perut tu, dia punya pampasan ataupun denda yang perlu dibayar. Oleh itu, janin dianggap masih hidup sebelum peristiwa tersebut dan kematiannya dianggap sebagai disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas ibunya, maka ibunya berhak mewarisi urah tersebut. Jadi kalau kata ada berlaku keluar ibu dah hidup tapi yang keluar tu anak, janin tu dah meninggal dunia, maka ibu dia berhak untuk mendapatkan ataupun mewarisi urah ataupun denda tersebut. Ataupun seorang dianggap mati secara hukmi. Maksudnya kita tak nampak pun dia punya jenazah dia ataupun kematian dia secara zahir, tetapi dihukumkan sebagai mati. Secara hukumnya dia dianggap mati. Contohnya, seorang hakim berdasarkan penilaian ataupun ijtihadnya mengesahkan kematian seseorang yang hilang. Contohnya macam kita kata dalam kes kereta terbang MH370, yang hilang tu 370 kan? Yang hilang tu, yang kalau yang ditembak mati tu, tak ada masalah lah, tu memang kita kata memang confirm dia meninggal. Tapi kalau kata yang hilang tu, kita tak tahu macam mana keadaan dia sekarang ni. Kalau nak kata mati, jenazah kita tak nampak, tak ada bukti kata dia mati. Jadi ikut penilaian mahkamah yang ada di Malaysia ni, ataupun kita kata pihak yang berautoriti lah untuk memutuskan perkara ini, sama ada kita nak menilaikan mereka hidup ataupun mati, maka kalau kata mereka kata okey, kita anggap kata kita tunggu sampai 10 tahun contohnya, dia ada perbincangan dan nanti kita bincang. Mahkamah kata sekian tarikh, maka apabila sampai tarikh tersebut, maka hak warisan yang sepatutnya macam hak yang kita kata hak milik harta laki tersebut ataupun si mati tu boleh diagihkan. Sebelum tu tak boleh. Walaupun kita kata kena tunggu sampai berapa tahun, tetap tak boleh diagihkan. Kerana apa? Tiada bukti mengatakan bahawa dia mati. Tapi kalau kata mahkamah dah kata mati, maka di situ nama dia seseorang itu dianggap mati secara hukmi, iaitu secara hukumnya dia dianggap mati. Contohnya seorang hakim berdasarkan penilaian dia, ijtihad dia mengatakan kematian seseorang yang hilang. Biasanya ni berlaku kepada orang yang hilang lah. Okey, syarat untuk warisan itu nak dibagikan, nak diagihkan, yang pertama mestilah seseorang itu mati ataupun telah disahkan mati, ataupun dia mati secara hukum bagi orang yang hilang. Yang kedua, waris disahkan masih hidup ketika kematian si mati walaupun hanya sedetik. Kita kena pastikan waris yang nak menerima harta tu, dia mestilah menerima, dia mestilah kita boleh buktikan kata dia hidup selepas daripada kematian si mati ni. Contohnya macam mana? Contohnya macam insiden di antara dua orang waris, sama ada ayah dengan anak ke, ataupun anak dengan ibu dia ke, ataupun dua beradik ke. Yang mana kalau kita tengok, kedua-duanya ini sepatutnya dapat harta lah. Dan apabila contohnya ayah dengan anak tadi, si ayah mati dulu, maka kita tengok lepas 2 minggu lepas tu anak dia pun aksiden parah teruk. Jadi anak dia menyusuli ayah dia meninggal dunia. Maka si ayah ini, dia punya harta peninggalan dia
perlu diberikan kepada si anak dulu. Contohnya macam ni tuan-tuan. Kalau kata contohnya saya cerita tulis sikit noh. Pen ni dia ni ya? Tak ni. Okey, kita katakan si ayah dia meninggal pada 1 bulan 10. 1 bulan 10. Si anak dia meninggal pada 10 bulan 10. Maka walaupun si anak ni dia dah mati dah. Kalau kita tengok dari sudut hukum dia, bukan bulan ni lah, bukan tahun ni lah, tahun 2019 katanya. Si anak ni dah meninggal dah dunia. Tetapi kita kena berikan juga hak peninggalan ayah ni kepada si anak ni untuk apa? Untuk kita pastikan bahawa kalau si anak ini dia ada waris dia yang mungkin bukan orang yang sama dengan si ayah ni. Contohnya macam ni. Ayah ni ketika mana dia meninggal, dia ada isteri dengan anak seorang lelaki. Yang anak ni lah. Jadi isteri dia akan dapat 1/8. Anak dia akan ambil habis baki. Kita katalah ada 10,000. Maknanya anak dia ambil 1/8. 1/8 payah kira. Jadi kita katalah 8,000. Anak 80,000. Anak ambil, isteri akan ambil 1/8. 1/8 berapa? Mana 10,000. Isteri akan dapat 10,000. Anak akan dapat 70,000. Tapi oleh sebab si anak ni meninggal, macam mana kita nak bagi ini, dia dah mati dah. Maka si anak ini kita katalah harta asal dia ada kita katalah dia ada 100,000. Maka dia ada warisan dia sendiri. Contohnya si anak ni dia ada anak juga. Si anak ni dia ada anak. Dia ada isteri. Dia ada, contohnya kita kata mak. Mak ni dia akan dapat harta warisan dari si anak. Dia akan dapat harta warisan daripada si ayah. Maknanya suami dia lah. Suami dia akan dapat, anak dia pun akan dapat. Si anak ni yang mati kemudian ni, pertama sekali kita kena agih, maknanya yang hak 10,000, 70,000 ni dimasukkan ke dalam 100k ni. Jadi berapa? 170,000. Maka 170,000 ni baru dibahagikan kepada 3 orang ni. Okey, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang kita punya point adalah pembahagian harta di antara dua pihak ni akan berlaku. Maksudnya walaupun kedua-dua mati, tapi kita dapat pastikan bahawa yang si anak ni dia mati lewat sikit daripada ayah dia, maka dia akan tetap mewarisi harta ayah dia walaupun dia tak dapat rasa pun harta peninggalan tersebut, sebab dia pun dah mati. Mungkin dia koma dan meninggal selepas 10 hari. Tetapi dari sudut hukum dia berhak untuk mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dia. Nah, itu penting. Penting kita tahu. Tapi nanti kita akan bincang pula tuan-tuan, kalau kata kita tak dapat untuk tentukan. Contohnya depa ni accident sedang sampai kat kita maklumat kata kedua-dua anak-beranak ni meninggal dunia, tak tahu siapa dia dulu meninggal. Kita tak tahu hak mana siapa mati dulu ni, anak ke ayah ke. Pasal kalau tengok daripada doktor kata nampak mati dalam tempat kejadian, lebih kurang waktu yang sama, kita tak dapat nak sahkan. Jadi perbincangan dia akan jadi berbeza daripada orang tak dapat salah satu sama lain lah. Okey, jadi kita berhabis sikit lagi.
Yang ketiga, hubungan waris dengan si mati diketahui sama ada melalui hubungan kekeluargaan, pernikahan ataupun walak. Okey. Mesti ada hubungan. Mesti ada hubungan yang mana berlaku hubungan tersebut di antara si mati dengan yang menjadi waris. Hubungan itu dia ada tiga. Yang pertama melalui kekeluargaan. Macam mana melalui kekeluargaan? Nanti kita akan bincang secara detail siapa dia yang akan mendapat dari sudut kekeluargaan. Kekeluargaan ni contohnya macam ayah dengan anak. Contohnya abang dengan adik. Contohnya anak dengan mak. Mak ataupun anak dengan ataupun si mati dengan tok dia, tok wan dia. Itu semua hubungan itu dipanggil sebagai hubungan kekeluargaan yang bukan berasaskan pernikahan. Okey. Hubungan yang kedua yang perlu ada. Kalau tak ada hubungan kekeluargaan, dia bukan abang, bukan adik, tapi hubungan yang kedua mestilah melalui pernikahan. Sama ada isteri ataupun suami. Jadi suami ni dia akan, kalau kata dia meninggal, isteri akan dapat. Isteri meninggal, suami akan dapat. Cuma kalau kata dia bercerai, tak dapatlah. Pasal hubungan tu dah tak ada. Jadi kalau kata dia bercerai, kahwin dengan satu lagi, maka isteri yang kedua, yang baru ni yang akan dapat, yang dah bercerai tak dapat. Begitu juga dengan apabila isteri yang perempuan meninggal, bekas suami dia juga tidak mendapat apa-apa harta warisan lah. Okey. Dan yang ketiga melalui wala, iaitu sistem perhambaan. Ini tak ada lah zaman lalu, jadi saya rasa tak perlu kita bincanglah perbincangan tu. Okey, yang keempat, hubungan yang melayakkan. Nanti kita sampai tu mungkin kita akan baca sikit. Hubungan yang melayakkan waris mewarisi harta dihuraikan secara terperinci. Nanti hak yang kita nak bincang ilmu faraid ni tuan-tuan, separuh dia hak kita nak bincang ni lah hubungan melalui keluargaan, hubungan pernikahan, siapa dia mereka dan sebagainya. Hubungan yang melayakkan mewarisi harta dihuraikan secara terperinci. Syarat ini dilaksanakan oleh hakim. Oleh itu, hakim tidak boleh menerima pengakuan waris sewenang-wenangnya seperti melalui pengakuan seorang saksi kepada hakim, orang ini adalah waris semati. Malah dalam pengakuannya, saksi hendaklah menjelaskan sebab yang melayakkan waris ini menerima pusaka. Pengakuan saksi juga tidak cukup sekadar berkata ini adalah sepupu semati, malah mesti diketahui hubungan mereka secara terperinci. Jadi tak boleh ada orang main bagi tahu tiba-tiba dia kata saya ni anak orang si mati ni. Jadi kita kata apa bukti kata anak si mati? Saya tahulah. Orang tak boleh lah macam tu. Dia mesti kena dibuktikan. Dibuktikan mesti dengan cara yang diterima oleh mahkamah lah. Contohnya macam melalui kita kata surat nikah ke, maknanya dia nak beritahu kata ibu dia dulu dengan ayah dulu berkahwin, mungkin bercerai, lepas tu kami lost contact, jadi lah ni baru kami nak mai jumpa balik lah. Jadi kena ada dia punya bukti dia lah. Okey, jadi saya rasa cukup sampai kadar ni. InsyaAllah nanti kita akan bincang lagi perkara berikut dalam bulan-bulan yang akan datang insyaAllah. Jadi hari ni rasanya tak begitu payah kot. Jadi kita baca laju-laju, dan yang akan sampai ke tempat yang agak sedikit mengeliru kan, nanti insyaAllah saya akan ulang berkali-kali lah, dan kita akan cerita bagi faham insyaAllah semua. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni insyaAllah. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Dan sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ikut apa bulan lepas ada jemaah kita tanya berkenaan dengan tu kan, saya minta maaf, saya bawa bulan depan lah, insya-Allah. Apa masih belum dapat jawapan secara perinci macam mana pelaksanaan di Malaysia. Nanti insya-Allah saya akan bawa pada bulan depan.